Demokrasi berparlimen diamalkan di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong sebagai yang tertinggi iaitu Ketua Negara. Ciri-ciri demokrasi berparlimen: yang pertama, perlembagaan; yang kedua, Raja Berperlembagaan; yang ketiga, parlimen; yang keempat, pilihan raya; dan yang terakhir adalah kebebasan asasi. Perlembagaan merupakan undang-undang yang tertinggi yang telah menjadi asas dalam sesebuah pembentukan negara. Ia juga terkandung dalam segala peraturan dan prinsip kepada kerajaan untuk melaksanakan dan mentadbir negara. Perlembagaan Malaysia atau lebih dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi 183 perkara. Adalah undang-undang yang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Yang kedua adalah Raja Berperlembagaan. Ia bermaksud sistem pemerintahan beraja yang mengikut pembentukan dalam Perlembagaan Malaysia. Ia dikenali sebagai YDPA atau Yang di-Pertua Agong, juga akan bertindak mengikut Perlembagaan Malaysia yang telah ditetapkan. Raja merupakan ketua agama Islam bagi negeri masing-masing, tetapi hanya berlainan untuk Pulau Pinang dan Melaka yang ketua Islamnya ialah YDPA. Raja Berperlembagaan yang moden biasanya menggunakan konsep res politica atau politik tiga serangkai. Ia bermaksud raja hanya ketua simbolik dalam rangkai eksekutif dan kuasanya adalah terhad oleh perlembagaan negara. Apabila seorang raja mempunyai kuasa pemerintah yang penuh, ia dipanggil monarki mutlak ataupun absolute monarki. Pada hari ini, perlembagaan lazimnya digabungkan dengan perlembagaan demokrasi. Oleh itu, kerajaan masih di bawah kuasa rakyat, tetapi raja mempunyai peranan tradisionalnya di dalam sesebuah negara. Yang ketiga adalah parlimen, iaitu badan perundangan bagi kerajaan persekutuan dan membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasa di seluruh negara. Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan belanjawan kerajaan dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baru. Di dalam komponen parlimen terdapat Yang di-Pertua Agong, iaitu yang teratas, diikuti dengan Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Yang pertama, Dewan Rakyat. Ia membincangkan usul rang undang-undang yang dikemukakan oleh kementerian tertentu, membahaskan belanjawan negara dan memberikan kata putus tentang jumlah peruntukan yang boleh diberikan kepada negeri. Meneliti semua rang undang-undang yang dipinda mengikut keadaan semasa. Di Dewan Negara pula akan membahaskan rang undang-undang yang dilulus oleh Dewan Rakyat dengan terperinci, menangguh rang undang-undang yang telah dilulus oleh Dewan Rakyat tetapi tidak berkuasa untuk menolaknya, dan meluluskan rang undang-undang itu sendiri. Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri maupun persekutuan.
Pilihan ini dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang tulus dan teratur. Pilihan raya adalah satu proses demokrasi di mana undian digunakan untuk memilih calon yang sesuai untuk mewakili rakyat di parlimen. Ia merupakan satu mekanisme demokrasi untuk memilih calon yang sesuai untuk memenuhi jawatan-jawatan penggubalan undang-undang eksekutif, perundangan dan kerajaan tempatan. Terakhir adalah kebebasan asasi. Ia terbagi kepada dua, iaitu kebebasan mutlak dan kebebasan bersyarat. Kebebasan mutlak adalah kebebasan yang tidak bersyarat, manakala kebebasan bersyarat pula berlandaskan kepada peraturan tertentu. Di dalam Perlembagaan Persekutuan terdapat 9 peruntukan hak asasi seperti Perkara 5, kebebasan diri; Perkara 6, keabdian kerja paksa dilarang; Perkara 7, perlindungan daripada undang-undang jenayah dan perbicaraan berulang; Perkara 8, sama rata; Perkara 9, larangan luar negeri dan kebebasan bergerak; Perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan; Perkara 11, kebebasan beragama; Perkara 12, hak terhadap pendidikan; dan Perkara 13, hak terhadap harta. Rumusannya, sistem demokrasi berparlimen dapat melahirkan taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada pemimpin yang dipilih. Seperti yang kita tahu, rakyat juga terlibat dalam menentukan hala tuju negara. Oleh itu, sistem demokrasi berparlimen memberi ruang dan peluang untuk rakyat memilih pemimpin yang berkebolehan dan berkualiti untuk memimpin negara untuk menuju ke arah kemajuan.